الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali terpanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid, dengan anugerah daripada Allah Ta'ala dan ketentuan yang baik daripada Allah. Malam ni kita sambung kitab kita, muka surat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala: dan Allah Ta'ala angkat taklif syarak pada engkau. Saya ulang balik sikit. Pada ketika belum balik. Ketika kita belum balik, maka kita belum lagi ditaklifkan dengan hukum syarak, belum jadi mukallaf lagi. Kemudian jadilah engkau orang yang kahla. Orang kena kahla ni orang yang dewasa dalam lingkungan 30 tahun. Lalu Allah dewasakan kita, Allah jadikan kita seorang pemuda, sentiasa tolong dan kurnianya kepada engkau. Kemudian jadilah engkau orang yang tua, kata musannif. Ini takdir Allah, ini tadbir Allah Ta'ala atas kita, perjalanan hidup kita. Kemudian berhadapan kau kepada Allah Ta'ala, kemudian dibangkitkan kau pada hari kiamat, dan berdiri engkau di padang mahsyar. Inilah musafir kita. Jangan lupa perjalanan musafir kita ni. Kita tak terhenti kat dalam dunia, tapi kita akan meneruskan musafir kita sehinggalah kita ini masuk ke dalam syurga Allah. Ini perjalanan kita, jangan lupa. Jangan kita menyangka bahawa hidup ini terhenti di sini. Tak. Masalah ini terhenti di sini. Tak. Dia tak berhenti kat sini masalah ni. Lepas dunia ada lagi yang kita kena lalui, selesaikan masalah tu. Masalah tu masalah alam barzah. Lepas selesai masalah alam barzah, masalah yaumul ba'ts, iaitu hari kebangkitan. Lepas tu yaumul mahsyar. Kita lalu lagi. Sekarang ini Allah bagi kita hidup, kita kena fikir bagaimana aku dapat selesai tak masalah ni. Masalah soalan kubur selesai tak? Masalah dibangkitkan besok selesai tak? Masalah padang mahsyar aku selesai tak? Sebab itu kena berusaha untuk kita fikir dari sekarang. Allah bagi kita hidup ni supaya kita ada akal untuk kita fikirkan, untuk kita dapat selesa dalam perjalanan kita di padang mahsyar. Macam mana kita nak selesaikan? Jadi orang yang disebutkan oleh Nabi 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, berusaha. Tuan-tuan cari hadis tu, hadis 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, dan berusaha ke arah golongan-golongan itu. Ya, golongan yang mendapat naungan arasy tadi, supaya di sana kita kurang masalah. Ya, macam mana nak beratkan mizan, kena fikir dari sekarang, kena berusaha dari sekarang.
Bila kita ada usaha daripada sekarang, kita selamat, baru kita dalam keadaan yang selamat. Dunia ni tuan-tuan ada cerita dia, akhirat ada cerita dia, kubur ada cerita dia, mahsyar ada cerita dia, ya. Sebab itu jalan cerita itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba kena ada dua sifat. Kata ulama, dua beradik ini. Apa dia? Harap dan takwa. Ya. Cerita ni Allah dah selesaikan. Allah dah beritahu kita cerita ni, cerita ni, cerita ni, cerita ni. Kita sebagai hamba perlu apa kita buat? Kita kena ada harap, kita kena ada takwa. Macam besok kita dah ada rancangan nak buat apa, tapi kita tak tahu apa perancangan Allah. Jadi kita sebagai hamba berharap. Macam saya tuan-tuan, hari Senin saya nak balik ke rumah saya. Ini perancangan saya. Hari Senin saya nak balik. Ini perancangan saya. Tapi saya tak tahu takdir Allah. Saya boleh balik ke? Saya tak boleh balik ke? Saya sampai rumah ke? Saya tak sampai rumah ke? Saya tak tahu. Kita sebagai hamba perlu buat apa? Hari ini pula kita kena tahu hak kita. Ketika itu, bila kita ada perancangan, waktu tu ada pengharapan dan doa. Ya Allah, aku nak balik pada hari Senin ni. Selamatkan perjalanan aku. Sebab itu bila kita melihat perkara ini, sebenarnya Allah didik kita supaya kita ni tak lupa tempat kita sebagai hamba Allah. Lepas itu saya tiap-tiap kali saya nak keluar musafir, saya tak pernah tinggal lagi tuan-tuan sembahyang sunat musafir. Tak pernah tinggal lagi. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tertinggal, saya akan rasa takut dalam musafir tu. Kenapa? Kerana tidak ada doa sebelum perjalanan saya. Sebab itu kita sebagai hamba Allah, harap dan takut ini kena ada. Kalau dalam hidup, dalam takdir, apa yang kita takutkan, iaitu kita takut Allah kurniakan kepada kita takdir yang tak baik. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai hamba kena ada pengharapan. Dan takwa ini dua beradik, dua sifat. Dua beradik ini tak boleh pisah. Kata ulama, dia suruh kita pegang, suruh kita jadi hamba Allah betul-betul. Jangan kita bertuhankan diri kita. Aku ada kereta yang bagus, kira selamat. Jangan. Ya. Aku ada duit yang banyak, aku boleh buat apa saja. Jangan. Jangan bertuhankan diri, jangan bertuhankan harta, jangan bertuhankan kekuatan, jangan bertuhankan pengetahuan. Kita jangan lupa yang kita tidak akan mampu buat apa-apa tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang nak diingatkan, yang harus kita letak dalam jiwa kita, hati kita, roh kita. Ya. Sebab itu tatkala roh kita ini mula dipandang oleh Allah, maka kerja badan ini diterima oleh Allah. Tapi kalau roh ini tak dipandang oleh Allah, kerja badan kita ini tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Pertama tempat akan dipandang adalah kerja roh, kerja qalbun. Lepas itu semayang orang munafik ni Allah tak terima. Kerja badan dia cantik, semayang, puasa, tapi rohnya Allah tak terima, qalbunnya Allah tak terima. Sebab kerja rohnya tak kena, tak tepat. Perbetulkan kerja roh. Itu kalau kita dengar cerita Abdullah bin Ubay ini tadi, dia semayang, ikut Nabi, semayang belakang Nabi tuan-tuan. Kalau kita tengok pada zahirnya cantik lah, memang cukup cantik, tetapi rohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tidak membenarkan Allah dan tidak membenarkan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, proses untuk kita jaga roh kita, proses kita untuk istiqamah dalam syahadah kita yang pertama dulu, seperti mana di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku di Tuhan kamu? Kita semua jawab, ya, ya Allah. Ini syahadah kita yang pertama, syahadah kita yang pertama. Sebab itu
Kita jangan lupa tempat kita. Kenapa kita lupa? Sebab mula bila kita ada kurniaan daripada Allah, kita lupa. Kita ada ilmu, kita lupa. Yang tu kita rasa kita pandai. Kita ada harta, kita lupa. Yang tu kita rasa kita kaya. Kita lupa yang maha kaya ni Allah Ta'ala. Kita lupa yang bagi kita kaya ni Allah Ta'ala. Sebab dulu kita tak ada apa-apa. Tuan-tuan tanya orang alim, apakah dia daripada kecil dia alim? Tak. Saya bodoh, dia kata. Dia cerita kisah dia mengaji macam ni. Maka menuntut ilmu dia itu adalah satu harapan, satu doa. Lalu Allah kurniakan dengan kesungguhan dia. Cerita kesungguhan ini adalah doa. Dia nak sangat, ya Allah, jadilah muliakan aku dengan kemuliaan ilmu. Tuan-tuan tanya orang kaya, bukan dia lahir terus kaya, tuan-tuan. Dia kata aku mula berniaga gini. Maka dia lupa yang tu adalah kurnia daripada Allah, kerana usahanya itu berserta dengan doa. Dan ketika dia lupa yang itu adalah kurnia daripada Allah. Nah, ayat ni paling kita takut, tuan-tuan. Saat kita lupa diri. Ayat ni kita takut. Saat kita lupa diri, pada tatkala itu datang sifat-sifat yang tersembunyi ni tadi. Apa dia? Datang sombong, datang ujub. Maka ketika itu kurnia itu menjadi kemurkaan daripada Allah. Menjadi asbab murkanya Allah atas kita. Ya Allah. Jadi kita kena jaga benda-benda ni, semua kena jaga. Jangan tinggal, tuan-tuan. Kalau musafir, jangan tinggal sembahyang sunat musafir. Kita ni, tuan-tuan, nak tahu kita ni belagak tak belagak ketika kita lupa Tuhan. Ni tuan. Masa tu kita tak sedar yang kita sedang belagak, tuan-tuan. Belagak ni cakap kasarnya, cakap halusnya sombong. Itu dia. Saya pernah jumpa orang ada duit tapi tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji, ada? Duit dia banyak, tuan-tuan. Tapi bila saya tanya, tuan dah pergi umrah? Tak pernah. Tuan dah pergi haji? Tak pernah. Saya kata, kenapa? Tak tahu, dia kata. Jadi orang boleh buat haji, orang boleh buat umrah ni sebab ada duit tak? Tak. Kalau kita nampak, belum tentu orang ada duit boleh buat haji dan buat umrah. Kita tengok benda lain. Belum tentu orang sihat boleh semayang. Takkan kita nampak pada haji je, pada umrah saja. Belum tentu orang ada duit boleh keluar zakat. Sebab zaman yang Nabi sebut, hampirnya qiyamah, zakat ni jadi hutang. Ramai orang takut nak keluar zakat. Sebab apa? Dia rasa kalau dia keluar zakat, dia rugi. Dia rasa kalau dia keluarkan zakat yang wajib, dia rugi. Macam mana aku nak lari dari kerugian ini? Padahal janjinya, orang yang mengeluarkan zakat ini tak pernah rugi. Sama ada zakat yang wajib. Kita keluarkan harta kita. Ini yang Allah ajar, tuan-tuan. Tapi ketika kita mula rasa, yang ni aku punya, yang ni aku, yang ini aku, dan itu aku, dan ini aku. Ketika itu, kita terhijab daripada banyak perkara. Kita dihijab dengan banyak perkara. Sehingga kan kita tidak melihat pada hakikat yang sebenarnya. Itu dalam kitab Hikam kan disebut, kalau tak silap saya dalam kitab Hikam disebut, alangkah herannya aku, kata musannif tu. Alangkah herannya aku. Kita boleh tidak memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Ya. Padahal dia yang maha zahir. Kita tak boleh nampak, kita boleh lupa Allah. Lepas tu bila kita nak buat sesuatu, kita rasa kita mampu buat tanpa kita semayang sunat istikharah. Saya mampu buat ini, saya mampu buat itu, sebab saya ada kawan, saya ada apa. Apa salahnya kita bertanya kepada Allah? Apa susahnya kita sujud tuan-tuan dengan semayang sunat 2 rakaat, bertanya kepada Allah, ya Allah, aku nak pindahkan anak aku sekolah. Pada fikiran aku, sekolah ni tak bagus, aku nak pindah tempat lain. Tunjukkan pada aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni nak kahwin dengan perempuan ini yang aku suka dalam hidup aku. Ya Allah, boleh tak engkau tunjukkan apakah kesukaan aku ini sama seperti mana kesukaan engkau, ya Allah. Sebab apa? Sebab kita bukan orang bagus. Kita takut suka kita itu atas dasar nafsu. Dan nafsu kita tak selesai. Nafsu kita nafsu yang tak pernah selesai. Apa salahnya kita tundukkan diri kita, tanya Allah, ya Allah aku nak buat ni, ya Allah aku nak buat ni, ya Allah aku nak pindah rumah. Saya pernah jumpa satu hamba Allah. Ustaz, saya pindah rumah Ustaz. Dulu rumah saya dekat dengan surau. Alhamdulillah saya dapat pergi. Saya banyak kali dapat selalu jadi jemaah surau. Tapi saya rasa saya nak pindah lebih dekat dengan masjid pula Ustaz. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Dia lupa tanya Allah. Selepas ia pindah hampir kepada masjid, dia tak pernah tengok masjid. Menangis dia tuan-tuan. Dia jumpa saya balik, saya menyesal, saya pindah rumah dan saya jual rumah ni Ustaz. Saya cakap satu je. Saat kita membuat keputusan mengikut nafsu kita dan rasa kita yang belum beres, dan kita terlupa yang kita ada Allah. Nafsu kita ni tak pernah kenyang tuan-tuan. Dan kita terlupa tentang adanya Allah dalam hidup ini. Apa salah kita tanya dengan Allah? Macam anak-anak kita, saya nak belajar sana, saya nak belajar sini, saya nak belajar situ. Saja saya nak kongsi pasal semayang sunat istikharah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa ya, insya-Allah bulan depan saya nak ke Madinah. Bulan depan insya-Allah tolong doa ya. Jadi kebetulan tuan-tuan pada tarikh 10 hari bulan anak saya nak ada temu duga untuk ke Tarim. Dan anak saya ikut, insya-Allah. Dia tanya saya, ya, apa pandangan ayah? Adik nak pergi Madinah ke? Adik nak pergi temu duga Tarim? Saya cakap bertanyalah dengan Allah. Bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba jawapan saya satu. Saat engkau ingin menuju kepada buminya Ahlul Bait, apa salahnya engkau menemui akan insan yang bernama Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya kau jumpa dia dulu? Kau jumpa Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tanyalah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syafaat engkau akan berada di dalam keberkatan hidup selama engkau hidup yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita tanya dengan Allah, kita tundukkan diri kita nak buat satu benda. Kita nak lakukan suatu perkara. Tuan-tuan, secara tidak sedar kita ada sifat kesombongan dalam diri kita. Sombong yang terlalu halus,
Sombong yang sampai kita tak nampak, ya Allah, aku ni masih sombong lagi. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Cukup kita takut. Kita tak sedar yang kita sedang berlagak. Kita tak sedar yang kita sedang sombong. Ya. Tuan-tuan, alah tuan-tuan, hidup ni tak lama pun. Saya pun tak lama lagi pergilah jumpa Allah Ta'ala. Ya. Tak lama lagi lah tuan-tuan. Ya. Kawan-kawan kita dah banyak dah. Jemaah ni surau kita kan. Tuan guru kita, ayah awak dah pergi dah. Saya kalau datang surau ni, saya selalu terbayang-bayang. Tuan guru kita duduk tepi situ. Antara insan yang paling tawaduk yang saya pernah jumpa dalam hidup saya. Antara kisah memori yang saya tak pernah lupa, tuan-tuan. Tuan guru selepas daripada kuliah satu hari, dia lepas semayang, dia hadap lutut dengan saya, tuan-tuan. Masa tu dia bacakan, kalau tak silap saya, ayat surah Taubah 128 129. Dia tulis, tuan-tuan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan tahu apa yang tuan guru ayah awak buat? Dia hadap, dia jumpa lutut dengan saya. Dia kata, Ustaz dengar ya, saya baca salah ke betul? Tuan-tuan, yang saya nak tuan-tuan ambil ilmu yang besar pada almarhum ialah tawaduknya. Yang kita semua nak belajar daripada almarhum bukan kitab yang bersusun ini, tuan-tuan, tapi yang kita nak belajar daripada dia adalah rendah diri dia. Buang sombong kita, cukuplah. Saya nak balik dengan Allah, nak jumpa Allah. Tuan-tuan nak balik jumpa Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan menerima hamba-Nya yang balik dalam keadaan yang sombong kepada Allah. Belajarlah rendah diri itu, tuan-tuan, daripada almarhum. Inilah isi segala ilmu yang kita pernah tadah daripada almarhum. Maka isinya yang dia tunjukkan kepada kita adalah tawaduk, rendah diri kepada Allah, rendah diri, turun dan terus turun, kerana insan dan hamba yang merendah diri kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya diangkat pada sisi Allah. Ini jemaah kita yang ramai pergi, dia tunggu kita ni. Tunggu kita. Tunggu kita. Ya. Kita masih lagi sombong tak habis-habis, bongkar tak habis-habis, selesai-selesai. Bila nak selesainya sombong kita ni, tuan-tuan? Bila kita nak selesaikan sombong kita ni? Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila? Besok dan berdiri engkau di padang mahsyar. Kemudian apabila selamat engkau daripada azabnya. Kalau lepaslah, tuan-tuan. Apabila, kata dia. Ya. Kemudian apabila, dia kata. Ya, kita orang Melayu kata, bila selamat. Bila tak selamat, ini kena fikir, aku selamat tak besok ni? Aku keluar tak dari neraka ni? Kalau kita sombong tak boleh buang, tak boleh keluar. Kalau ujub tak boleh buang, tak boleh keluar.
Kalau kita tak boleh turunkan diri kita, kita rasa kita hebat, kita tak boleh keluar neraka. Tak boleh keluar, tuan-tuan. Macam mana nak keluar? Saya baca Quran hari-hari, tapi kena buang sombong, sebab sombong dalam neraka. Buang sombong dulu, kita boleh rendah diri. Buang, jadi orang baik. Itu yang selalu saya pesan. Kita mengaji ni bukan nak alim, tuan-tuan, bukan nak alim. Kita mengaji ni nak jadi orang yang baik. Bukan kita nak megah dengan saya dah mengaji kitab ni, ini guru saya ni, guru saya ni, guru saya ni. Jangan. Tak guna. Itu dia. Yang kita nak, kita baik tak? Yang kita nak, kita sedar diri tak? Yang kita nak, kita tahu tak diri kita ni? Kita sedar tak siapa aku ni? Kita sedar diri kita ni macam mana? Aku ni salah tak? Aku dah keluar dari neraka tak? Aku boleh tak masuk syurga Allah? Ataupun aku tak boleh langsung masuk syurga Allah? Apa yang menghalang aku daripada untuk layak masuk syurga Allah? Kita tengok diri kita. Saya, tuan-tuan, banyak saya jumpa orang, saya belajar. Banyak saya belajar. Imam kita Syekh Mesir ya. Imam kita Syekh Mesir. Mesir. Belajar dari dia, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak dia macam tu kan? Saya tak nampak alim dia, tapi saya nampak tawaduk dia. Sepanjang saya mengajar di Surah Padang Midin, saya dapat cium tangan dia sekali je. Dia tak pernah bagi saya cium tangan dia. Saat saya boleh cium tangan dia sekali, tuan-tuan, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat saya dapat cium tangan dia sekali, itu yang menjadi kepuasan dalam hidup saya. Dia istighfar, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang kita nak belajar bukan taranum dia. Yang kita nak belajar bukan apa yang kita nampak, yang kita dengar. Yang kita nak belajar, tuan-tuan, sifat tawaduk yang kita tengok sendiri, yang kita rasakan sendiri. Inilah tempat orang alim yang disebutkan oleh ulama. Cari, tuan-tuan, orang-orang macam ni cari ya. Jangan tunggu murid je susun kasut guru. Tuan-tuan kena cari guru yang susun kasut murid. Tuan-tuan jangan tunggu murid je belanja guru. Tuan-tuan kena cari guru yang dia berebut nak belanja murid dia. Tuan-tuan jangan tunggu murid yang memberi hartanya kepada gurunya. Tuan-tuan kena cari guru yang memberi harta kepada muridnya. Tuan-tuan jangan tunggu guru yang mengajar muridnya, tetapi tunggu dan tengok, cari guru yang boleh belajar daripada muridnya. Sebab zaman ni dah tak ada, dah kurang, tinggal sikit. Kenapa dah sikit? Sebab kita tak boleh jadi orang baik. Kita belajar macam tu juga. Belajar macam tu juga. Belajar macam tu juga. Apa guna kita belajar, tuan-tuan, bertahun-tahun? Kita belajar, tak jadi apa dalam hidup kita, tak ubahkan apa-apa dalam diri kita.
Apa yang kita dapat daripada apa yang kita buat? Tuan-tuan kalau hidup ni, tuan-tuan berniaga, tapi tak ada untung, tuan-tuan nak berniaga lagi tak? Tuan-tuan kata, buat apa berniaga dah? Saya ke laut pula lah. Kan? Macam tu lah. Kita mengaji 10 tahun, kita dapat apa? Kita dapat apa? Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Dapat apa? Aku dapat apa ni? Aku dah jadi apa ni dalam hidup aku? Apa yang telah berubah di dalam diri aku? 10 tahun. Aku buka kitab, aku tutup kitab. Apa yang telah ubahkan kebaikan dalam hidup aku? Macam mana hubungan aku dengan Allah? Itu yang saya sembang dengan anak-anak saya. Korang kenal Nabi ke korang tahu Nabi? Kenal Nabi ke tahu Nabi? Nabi bangsa Quraisy, nama Nabi Muhammad Ibn Abdul, itu tahu Nabi. Kenal Nabi macam mana? Ada? Saya tahu almarhum ayah saya. Saya kenal ayah saya. Macam mana saya kenal ayah saya? Saya sayang dia. Almarhum dah meninggal banyak tahun. Ikhlas ni Muhammad. 5 kali dah mimpi ayah saya. Arwah ayah. Panjang dia meninggal 5 kali tuan-tuan mimpi dia. Pagi tadi saya kuliah duha. Orang surau tanya saya pasal arwah Ustaz Murtada. Tuan-tuan kenal kan? Ustaz Murtada. Saya cerita sikit pasal dia malam ni. Ustaz Murtada ni sampaikan Allah muliakan dia, jenazah dia disemayangkan oleh siapa nama ulama tu? Ulama Syria. Umat Syria, Syekh Mukaim. Syekh Shuraim. Tentang kenapa dia dapat macam tu? Saya cerita sikit. Almarhum ni seorang anak yang baik. Anak yang baik. Dia tak pernah tinggalkan ayahnya, dan tak pernah tinggalkan ibunya, dan tak pernah tinggalkan adik-beradik dia. Tak pernah tinggal, tuan-tuan. Setiap hari dia akan selesaikan segala keperluan keluarganya, ayahnya, ibunya. Kalau saya cakap bohong, tuan-tuan tanya adik kepada almarhum Ustaz Yaakob Yusra. Baiknya tak baik saya ni cuma orang panggil ayah angkat aja, tuan-tuan. Dia nak beli tanah untuk buka madat ni, tuan-tuan, dia tanya saya boleh tak ya? Dia nak berhenti kerja, dia tanya saya, padahal dia orang alim, tuan-tuan. Ustaz Murtada ni alim lagi pada saya, almarhumnya lebih alim daripada saya. Dia tanya saya jawab apa? Saya kata, Murtada, untuk buat sesuatu perkara, jangan tinggalkan Allah, tanya Allah. Saya ringkas, tuan-tuan. Masa dia ICU lepas aksiden, saya nak pergi tengok dia, malam tu saya mimpi. Dia datang jumpa saya, tuan-tuan, mimpi tu dia kata apa? Saya tanya, Murtada sihat? Dia cakap apa? Ya, saya sihat ya. Lepas tu dia cakap apa dengan saya, tuan-tuan? Kata, Murtada nak balik ya, dia kata. Sejarah dia, tuan-tuan, ketika masa dia di ICU,
Masa tu saya cakap dengan dia, Murtada, ayah sampai. Saya nampak ibu jari telunjuknya itu bergerak sikit. Tak silap saya 2 hari selepas itu dia pergi menemui Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan, bila Allah sayang seseorang, walaupun selepas kematiannya Allah kabulkan hajatnya. Apa yang saya nak cerita dengan tuan-tuan, kembalilah kepada Allah dan jangan tinggalkan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat tempat kita di dunia lagi. Masa hidupnya, tuan-tuan, dia pernah cakap dengan saya, ayah, kalaulah besok surau yang saya buat ini siap, ayahlah orang yang pertama yang akan bagi kuliah. Dan hajatnya pada masa dia hidup, tuan-tuan, tak sampai selepas kematiannya. Ia berlaku, tuan-tuan. Saya orang pertama selepas siap bangunan yang mula-mula sekali. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau kita ni tak lupa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan lupa kita. Kita jangan lupa dia. Nak buat apa pun jangan lupa dia. Ya, tuan-tuan? Ini kita mengaji ni. Ya? Jangan lupa dia. Tuan-tuan nak buat apa, jangan lupa dia. Ya? Allah tak lupa kita nanti. Allah tak tinggalkan kita nanti. Percayalah. Ya? Ingat tu. Saya kongsi cerita ni sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan tentang kemuliaan amalan yang dia buat. Ya? Tuan-tuan nak tahu lagi apa kemuliaan dia, tanya keluarga dia. Saya cuma ayah angkat aja. Dia panggil saya ayah macam tu. Macam dia orang ni. Dia orang panggil saya ayah. Ya. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, baik. Apabila selamat engkau dari azabnya, dia masuk engkau ke dalam syurga. Dan duduklah engkau pada tempat awliya-Nya. Mana apa? Kekasih Allah. Sebab orang yang Allah kasih aja boleh masuk syurga tanpa melalui neraka Allah. Kalau nak jadi kekasih Allah, lepaskan diri dari neraka. Jangan lalu neraka lah, tuan-tuan. Jangan lalu neraka lah. Tempat kekasih Allah aja yang tak lalu neraka. Yang tak lalu neraka nak pergi syurga. Kan Nabi kata, kalau kita ada iman walaupun sebesar zarah masuk syurga. Tapi yang kita tak nak ni, kita masuk neraka dulu. Kita lalu neraka. Rupanya orang yang tak lalu neraka ni, orang ni kekasih Allah. Kekasih Allah. Apa kita nak ambil cerita ni? Dalam hidup ni, kalau nak jadi kekasih Allah, tuan-tuan, jangan lalu, jangan pergi, jangan singgah tempat yang boleh menjadi asbab kita masuk neraka. Jangan buat perkara yang menjadi asbab kita masuk neraka. Ini dalam hidup ni. Tempat yang boleh bawa kita masuk neraka, jangan pergi dah. Cukup dah. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita dah pergi. Masa muda lu kita dah pergi dah, kan? Tempat-tempat tu, tempat-tempat yang tak bagus ni, kan? Tempat kan? Sekarang ni kita dah ada ilmu, dah tahu. Orang cerita tempat tu cantik lah. Tempat yang cantik tu, tempat yang jalan ke syurga ke, jalan ke neraka. Menjadi asbab aku masuk neraka ke atau tak? Menjadi asbab aku masuk syurga ke tak? Kalau macam tu, mana ada tempat yang cantik lagi? Ada. Yang boleh menjadi asbab kita masuk syurga. Mana tempat tu, tuan-tuan?
tempat yang cantik menjadi asbab kita masuk syurga. Mana tempat tu? Saja saya nak tanya tuan-tuan. Alah, kita rehat-rehat lah. Saya rehat-rehat. Mana tempat tu? Cuba beritahu saya. Di mana? Madinah, bang. Tempat tu cantik. Itu malam ni saya nak serulah. Kalau masih belum sampai, ya, kita usaha macam mana pun kita kena sampaikan juga. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebelum sampainya masa yang Nabi cakap musnahnya bumi Madinah. Kenapa nak sampai juga? Sebab aku kena korbankan duit aku kena tinggalkan urusan perniagaan aku kena tinggalkan semua perkara dunia aku untuk aku jumpa Rasul, untuk aku jumpa Nabi. Tonton, kalau kita tak boleh korbankan duit kita sayang ke? Tahu lain, sayang lain. Tahu lain, kenal lain. Kita dah pergi ride motor, pergi Thailand dah banyak kali dah ni. Kenapa tak boleh? Tak ada berkira pun. Tak berkira pun. Kenapa dengan Nabi kita berkira, tuan-tuan? Mahalah. Tuan-tuan, apakah kita mengeluh untuk kita menemui insan yang banyak berkorban untuk kita dan dia tinggalkan semua benda ni sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sanggup berkira kepada insan yang menunjukkan kita kepada Allah Rabbul Izzah? Tuan-tuan, siapa yang tunjukkan kita kenal Tuhan? Siapa yang tunjuk kita kenal Tuhan? Nabi. Siapa yang tunjukkan kita semayang? Nabi. Siapa yang tunjukkan kita boleh ada kesedaran, apa nama orang sekarang? Solidarity, apa nama? Siapa, tuan-tuan? Siapa yang tunjuk ni jalan ni? Nabi. Nabi yang kenalkan kita semua benda ni. Jangan berkira, tuan-tuan. Dengan Nabi jangan berkira. Boleh ya? Usaha. Semua hidup sekali cukup. Ya? Semua hidup sekali. Tak payah berkira. Baik. Dan kekasihnya, maka apabila mengetahui engkau demikian itu, bila kita dah faham semua benda ni, kita sedar diri. Bukan tahu, tapi sedar. Tahu lain, sedarlah lain. Kita tahu dah lama, tapi tak sedar-sedar. Bangun. Sedar. Tak sedar-sedar. Ya. Itu bukan tak tahu. Kan? Macam dalam hidup ni, sembahyang tahajud ni bagus, tahu dah lama, tuan-tuan, tapi tak sedar-sedar. Sedar-sedar subuh.
Tapi bulan Ramadan, kita boleh sedar. Sebab apa? Sahur. Sebab kita ni rupanya jahat lagi. Pasal nafsu kita boleh bangun, ya. Kalau tak bersangkut paut dengan nafsu kita, tak boleh bangun. Kita pun berdalih lah. Sahur kan sunat? Nampak kalau bulan bukan bulan Ramadan, sembahyang tahajud tak sunat? Nah, kalau tak sahur rasa rugi sangat, betul tak? Ruginya tak boleh sahur, tak dapat sunat. Tak? Ada tak rasa ruginya tu? Ruginya tak boleh bangun malam. Tak ada pun. Tak apalah, dia kata Allah tak bagi, malam esok ada lagi. Yang saya takut apa? Malam esok ada lagi. Takut malam esok kita tak ada lagi. Tak? Ya? Baik. Sikit lagi. Tapi saya rasa saya mati dululah pada tuan-tuan. Saya rasalah. Kadang orang tanya saya, kenapa Ustaz suka cakap macam tu? Kalau saya mati dulu, tuan-tuan hidup lagi, tuan-tuan boleh semayang dengan saya. Itu dia. Baik. Kemudian, Masya Allah, apabila mengetahui engkau yang demikian itu, lazim atas engkau menserahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan bertawakal engkau atasnya, dan datang kepada engkau meninggalkan tadbir. Tak adalah kita nak fikir apa yang kita buat. Pada ketika itu, kita bersandar kepada Allah, berharap akan ketentuan yang baik daripada Allah. Inilah hamba. Dan tidak melawan qadar dan qada Allah Ta'ala. Allahul Muwafiq. Jadi kita jadilah orang yang sentiasa duduk dalam zon kehambaan. Tak lawanlah Allah. Hebatnya tuan-tuan rukun iman. Wajib beriman dengan malaikat. Betul tak? Tuan-tuan tengok malaikat. Jibril, kerja dia menyampaikan wahyu. Ada malaikat bawa rezeki. Ada malaikat tanya dalam kubur. Jangan tahu, kena kenal. Jadi kita dah tahu ada malaikat yang bawa rezeki kita hari-hari. Nak fikir apa tuan-tuan? Cuma kita berdoa, berikhtiar, usaha cari rezeki. Sebab rezeki itu memang dah ditentukan oleh Allah. Kena usaha buat. Kita minta, ya Allah, kurniakan atasku rezeki yang baik. Ada malaikat muka nakir. Apa nak buat? Aku kena yakin ni. Kena benarkan. Besok dalam kubur ada malaikat yang akan tanya aku soalan kubur. Boleh lepas tak ni? Kat sana tak boleh menipu tuan-tuan. Macam kita balik surau, tiba-tiba ada polis. Sebab apa tak pakai tepi kedah? Baru balik masjid tuan. Padahal balik masjid lama dah, minum kedai kopi dulu. Dia cerita dia baik dulu. Nak cerita baik, dia nak nipu kat ni. Sebab mulut yang biasa menipu, dia akan spontan menipu. Kita nak tahu diri kita tuan-tuan. Benda yang berlaku atas hidup ni, itulah aku. Baik.
Nanti bila kita percaya, kita bersedia. Bersedia nak jawab soalan-soalan itu. Ya. Kita tahu ada malaikat maut. Ini kena beriman dengan malaikat. Apa persiapan aku nak jumpa malaikat maut? Inilah yang dikatakan kekasih Allah. Ini yang dikatakan iman yang tahqiq. Inilah baru betul. Usaha tuan-tuan. Saya usaha, tuan-tuan usaha. Ya. InsyaAllah ya. Baik. Setakat tu je tuan-tuan. Dan yang kedua, sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu. Ya. Baik. Setakat tu je. Kita mengaji tak payah panjang-panjang tuan-tuan. Tapi apa yang kita nak buat? Itu je. Ya. Itu je lah. InsyaAllah akhir kalam untuk Darul Atiq Dakwah Center. Tuan-tuan terus sampai dengan kawan-kawan ya. Saya sedang berusaha untuk cari dana untuk siapkan surau tu secepat mungkin. Ya. Dana yang kita perlukan lebih kurang dalam 200,000. Ya. Untuk semualah. Untuk PA system, untuk kapetnya, untuk pintunya, tingkapnya, ya, untuk semualah yang kita nak siapkan secepat mungkin tuan-tuan. Dana tu kita perlukan, tolong sampaikan, ya, tolong sampaikan, ya, kepada kawan-kawan. Mana tahu mereka ada hati untuk berkorban demi agama Allah, ya. Kita tak sanggup macam kawan kita di Palestin, ya, kita tak sanggup, ya, kita tak sanggup tuan-tuan. Kita baru dengar bunyi mercun, kita terkejut dah, dah, ya, jantung kita laju dah tuan-tuan. Baru dengar bunyi mercun, dum laju jantung. Dia orang duduk tepi-tepi tu bom jatuh, tak ada apa kat dia. Sebab apa? Ini kekuatan mereka. Kekuatan orang Islam ni sebenarnya bukan dengan senjata yang canggih. Kekuatan umat Islam ni bukan bilangan yang banyak. Kekuatan umat Islam ini adalah dengan tauhid yang tahqiq, tauhid yang benar. Ini kekuatan umat Islam. Itu umat Islam menakluki Rom dan Parsi dulu bukan dengan kuda yang gagah, bukan dengan tentera yang banyak, tapi dengan tauhid. Sebab apa? Di mana arah tuju umat Islam? Arah tuju umat Islam mati tuan-tuan. Mati. Itu umat Islam ni berani. Sebab tujuannya menemui Allah. Syahid ini orang yang bersaksi. Ini syahid. Orang yang mati dalam benar penyaksiannya kepada Allah dan Rasul. Orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Ini kekuatan kita. Bukan kekuatan kita dengan senjata, dengan kepakaran, dengan tauhid, tuan-tuan. Jadi bina tauhid daripada sekarang. Bina tauhid daripada sekarang. Minta keyakinan dengan Allah daripada sekarang supaya kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik tuan-tuan. Setakat ini wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah majlis ilmu ini ya Allah menjadi asbab kami semakin kenal kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah asbab majlis ilmu kami ini ya Allah. Kami semakin kenal kepada kekasih Engkau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan asbab majlis ilmu dan kami menuntut ilmu ini ya Allah menjadi asbab iman kami kuat, Islam kami kuat. Ya Allah, akhlak kami baik. Ya Allah, dengan asbab majlis ilmu dan kami menuntut ilmu setiap hari. Ya Allah,
Jadikanlah ya Allah menjadi asbab kami dikurniakan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah isteri dan anak-anak kami orang yang baik, cucu kami, menantu kami orang baik, dan himpunkan kami dan keluarga kami besok pada tempat yang baik di yaumil akhirah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Allah, tolonglah kami untuk kami istiqamah pada jalan Kau ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Kau bolak-balikkan hati kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami sewaktu kami sakaratul maut. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong tetapkan iman kami dan jadikan kami mati dalam keadaan yang masih lagi kami ini berada di dalam golongan orang mukmin dan orang muslim ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan kematian kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.